وآله الكرام أصحاب العظام فأولي الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang berusaha pengurusi surau serta dengan ahli jawatan kuasanya, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadiran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kepada kita kehidupan sampai ke saat ini. Kita masih lagi ada ruang dan peluang untuk terus beribadah, memperbaiki diri kita, mempertingkatkan lagi kualiti ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan kita sambung kembali pembacaan kitab Hayatus Sahabah ini. Dan malam ni kita berada di muka surat yang ke-45 dan masih lagi kita bincangkan tentang kepribadian dan keluhuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih lagi sekitar hadis yang diriwayatkan oleh Yaqub bin Al-Fasawi ini, yang diceritakan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu anak kepada Sayyidina Ali. Jadi kita masih lagi baca apa yang disampaikan oleh Sayyidina Hasan kepada kita semua melalui hadis ini, riwayat ini. Maka kata Hasan, khabar ini aku sembunyikan dan adik. Ini kita dah baca dulu tuan-tuan. Kata Hasan lagi, maka aku pun pernah bertanya mengenai peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun menjawab bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke rumahnya. Baginda membahagi waktunya menjadi 3. Sampai sini tu lagi. Sebahagian untuk Allah, sebahagian lagi untuk keluarganya, dan sebahagian yang lainnya untuk dirinya. Kemudian bahagian untuk dirinya itu dibahagikan pula untuk kepentingannya sendiri dan untuk kepentingan orang lain. Ini kata Sayyidina Hasan, Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hari dia, ada masa dia untuk Allah Ta'ala, ada masa dia untuk keluarga dia, ada masa untuk diri dia. Untuk diri dia bagi 2. Satu untuk diri dia sendiri, satu lagi untuk kepentingan orang lain. Baginda selalu mengutamakan kepentingan umum lebih daripada kepentingan peribadinya sendiri. Baginda tidak pernah mengurangi hak mereka sedikit pun. Nabi SAW, seperti mana tercatat di sini, adalah seorang Nabi yang lebih mengutamakan kepentingan umum daripada diri sendiri. Sebab itu dalam sejarah kita tengok Nabi SAW bila dalam bab hijrah, Nabi suruh sahabat hijrah dulu. Pergi ke Habsyah, Nabi tak pergi. Bila
bila tekanan semakin melampau, makin ekstrim, makin kuat, sahabat-sahabat sebagainya tak larat dengan tekanan orang-orang musyrik, orang Quraisy Mekah pada ketika itu. Nabi selamatkan sahabat, suruh pergi ke Habsyah. Suruh pergi ke Habsyah. Habis semua sahabat pergi hijrah. Siapa yang hijrah kemudian? Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar. Sahabat lain semua dah lepas. Itu Nabi SAW. Nampak Nabi SAW itu mengutamakan sahabat-sahabat, orang awam, diri sendiri daripada orang lain daripada diri dia. Dalam perang pun Nabi siap pesan lagi kepada para sahabat, walaupun kita perang, tapi Nabi tidak izinkan tentera Islam, para sahabat ketika itu mengganggu orang tua, mengganggu orang perempuan, anak-anak kecil. Nabi tak benarkan, walaupun dalam perang dengan musuh. Begitu keadaan, begitu peribadi Nabi SAW. Cukup cantik tuan. Walaupun berperang, ada adab. Adapun contoh daripada sirahnya berkenaan dengan kepentingan umat ialah bahawa baginda lebih mengutamakan orang-orang yang mulia dengan segala kesopanan dan menurut kedudukannya dalam ketakwaan. Sebahagian daripada mereka ada yang mempunyai satu kepentingan, ada pula yang mempunyai dua kepentingan, dan ada pula yang mempunyai banyak keperluan. Untuk itu baginda sibukkan dirinya dengan mereka dan mengatur mereka demi untuk kepentingan mereka dan sekalian umat dan urusan. Jadi kata Sayyidina Hasan lagi, Nabi SAW, dia lebih mengutamakan orang-orang yang mulia, di mana Rasulullah letakkan kemuliaan itu, asas dia adalah menurut kedudukannya dalam ketakwaan. Maknanya Nabi bila Nabi nak memuliakan seseorang, asas dia. Nabi nak memuliakan seseorang tu bukan darah dia, bukan keturunan dia, bukan kulit dia, bukan kedudukan dia, bukan apa-apa, tapi berdasarkan menurut kedudukannya dalam ketakwaan. Tengok siapa yang lebih takwanya, orang itu yang akan mendapat kemuliaan daripada Rasulullah SAW. Nabi bukan buat sendiri tu. Itu adalah asas yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam Quran. Sebab itu kita jumpa dalam Quran, ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ayat tu selalu kita dengar. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami jadikan kamu, kami ciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan. Kami jadikan kamu tu berbangsa-bangsa, berpuak-puak, macam-macam jenis orang. Siam ada, orang putih ada, orang negro ada, orang Melayu ada, Jawa ada, macam-macam. Banyak bangsa-bangsa kamu ni, banyak puak-puak kamu ni, kata Allah Ta'ala. Aku jadikan macam tu sifat dia. Tapi ujung ayat tu, inna akramakum indallahi atqakum. Macam mana pun puak, apa pun keturunan kamu, darah kamu, tapi yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling lebih takwa. Orang yang paling lebih takwa. Maka Rasulullah SAW memuliakan orang-orang yang paling bertakwa. Sebab itu Nabi sendiri memuliakan sahabat-sahabat yang lebih takwanya berbanding orang lain. Kalau kita hari ni tengok kedudukan, tengok pangkat, tengok dia suku apa. Kalau suku Mungkal tak ada lah dah. Kan, suku Biduanda ada kena duduk atas. Itu kita hari ni kan. Suku apa lagi? Suku Kolang ada ke? Banyak suku dengan suku tiga nenek, suku macam-macam suku lah kan. Kita suku Biduanda lah paling atas sekali. Nabi tak ada. Nabi tu orang Arab. Nabi orang Arab kan? Adakah Nabi hanya memuliakan orang Arab berbanding dengan bangsa lain? Tak. Sebab Nabi diajar oleh Allah Ta'ala memuliakan orang berdasarkan ketakwaan dia. Sebab tu ada sahabat-sahabat Nabi nama Suhaib Ar-Rumi. Siapa Suhaib ni? Bukan orang Arab, orang Rum. Salman Al-Farisi. Siapa Salman Al-Farisi tu? Orang Arab. Bukan orang Arab, orang Farsi. Kan? Bilal, kulit hitam. Orang Habsyah, tak salah saya. Jadi Nabi sendiri pun tak mengutamakan kedudukan ke apa-apa keturunan ke tak. Nabi kira
orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang itu layak dimuliakan. Yang itu yang kita kena faham hari ni tuan-tuan. Yang kita kena faham. Tak ada beza. Siapa pun kau, India ke Cina ke Melayu ke, Dayak Laut ke, Dayak Darat ke, siapa yang takwa, dia lah yang lebih. Nabi dia sebut dalam hadis kan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum wahid. Tuhan kamu satu. Wa inna abakum wahid. Ayah kamu pun satu, Adam alaihissalam. Ala, ingat, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tak ada kelebihan orang Arab di atas orang Ajam yang bukan Arab. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Tak ada kelebihan juga orang Ajam, orang bukan Arab daripada kalangan orang Arab. Wala li ahmarin ala aswadin. Pun tak ada kelebihan orang kulit merah daripada orang kulit hitam. Wala aswadun ala ahmar, ataupun orang kulit hitam lebih daripada orang kulit merah. Tak ada Nabi sebut. Illa bittaqwa. Melainkan orang yang lebih takwa. Illa bittaqwa. Lainkan orang yang takwa. Sebab tu dalam Islam tu tengok. Macam mana diajar kan. Akhirnya dalam Islam ni, Islam tunjuk kepada kita, ketakwaan tu menjadi asas kepada kemuliaan seseorang. Kedudukannya di sisi Allah, bukan kedudukannya di sisi mata kita dunia kita. Sebab itu sampai hari ni kita akan dapat tengok tokoh-tokoh dalam Islam ni banyak bukan orang Arab. Banyak bukan orang Arab. Kita baca hadis Sahih Bukhari, Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari kan. Orang Arab ke? Bukan orang Arab. Bukhara mana? Uzbek kan? Dalam Uzbekistan. Orang Uzbek. Bukan orang Arab. Tapi hari ni, hadis-hadis yang sahih orang ambil daripada orang Uzbekistan ni. Imam Bukhara ni. Bukan daripada kalangan orang Arab. Begitu juga Imam Turmuzi. Muhammad Isa At-Tirmizi. Tirmizi tu nama tempat. Mana tempat? Orang Arab ke? Bukan orang Arab. Orang Uzbekistan juga. Orang Uzbekistan juga. Bukan Arab. Tu kita selalu dengar Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan kota Baitul Maqdis. Siapa? Bukan Arab. Orang mana? Kurdi. Bukan bangsa Arab. Tapi masyhur dalam sejarah Islam. Orang angkat. Bukan. Cumanya kerana ketakwaan. Lebihnya di situ. Kita orang tersilap lah itu. Sunan, kita dengar kitab Sunan Abu Daud kan. Sunan Abu Daud meriwayatkan hadis. Nama orang ulama-ulama hadis. Siapa Abu Daud ni? Abu Daud daripada wilayah, salah satu wilayah daripada Iran, Sajistan. Bukan orang Arab. Imam Nasa'i. Hadis juga daripada Nasa'. Mana? Pun bukan orang Arab. Daripada Turkmenistan. Bukan orang Arab juga. Sebut tengok tak ada orang Arab. Akhirnya orang bukan Arab ni mulia dalam dunia Islam kita. Itu menunjukkan kedudukan, kemuliaan, ilmu itu menjadi nilai. Itu yang diajar oleh agama kita. Itulah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kena fikir tuan-tuan, kan? Jadi hari ini kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang mana lebih takwanya, itulah yang menjadi yang mulia di sisi kita sebenarnya, tuan-tuan. Sebab takwa tu semua orang boleh capai. Tak kira apa bahasa dia, apa kulit dia, apa kedudukan dia, semua orang boleh capai. Adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda sibuk dengan memberitahu kepada mereka apa yang harus dikerjakan, dengan memesankan hendaknya orang yang kini hadir mengkhabarkan kepada mereka yang tidak hadir, dan sampaikanlah hajatnya orang yang tidak dapat bertemu denganku, kerana sesungguhnya barang siapa yang menyampaikan hajatnya kepada seseorang yang tidak mampu untuk bertemu dengan seorang pemimpin, maka Allah akan menetapkan kaki orang itu kelak pada hari kiamat. Para pengunjung yang datang itu tidak keluar kecuali setelah mereka mengerti segala masalah dan dalil. Ini Nabi sebut lagi, Nabi sini selalu cakap orang-orang yang menyampaikan hajat orang lain pada pemimpin, di mana orang tak dapat nak sampaikan hajatnya, dia sampaikan. Nabi sebut orang tu besok di akhirat Allah Ta'ala akan tetapkan kaki dia di hari kiamat. Maaf tuan.
Nak noget balik Nabi suruh pesan sampaikan kepada orang yang tak hadir. Gagak itu sahabat-sahabat kita dulu kan dalam tabligh ni bila dah bagi bayan, tuan-tuan dan perempuan tolong sampaikan pada sahabat-sahabat yang kita tidak hadir tu kan. Gak berdasarkan hadis ni lah suruh sampaikan kebaikan tu sampaikan pada orang. Kata Hasan lagi seterusnya. Kemudian aku bertanyakan kepada ayahku, bagaimanakah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila di luar? Maka jawabnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menjaga lidahnya kecuali hanya untuk bercakap yang perlu saja. Ini dah banyak kali kita bahaskan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau siapa benar-benar beriman dengan Allah, dengan hari akhirat, maka naklah cakap yang baik-baik saja. Kau tak ada bono nak cakap, liyasmut. Baik saja diam. Kerana banyak cakap nanti banyak jatuh dalam kesalahan, akibatkan dosa. Yang akibat nanti kita akhirnya kena ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Sayyidina Hasan, Rasulullah kat luar dia cakap yang perlu saja. Al-Quran pun ajar kita, wa qulu lin-nasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Kalau tak ada perkataan yang baik, kita duduklah diam-diam. Sebab lagi banyak cakap, lagi banyaklah keluarnya nanti kesilapan daripada lidah kita. Seperti mana kita dah bincang minggu lepas tu, siapa yang dapat jaga lidah dia, kan? Nabi sebut siapa dapat jaga lidahnya, jamin lidahnya ni tak cakap benda yang bukan-bukan, Nabi sebut aku jamin orang tu di syurga. Bahayanya lidah ni kalau dibiarkan. Apabila bercakap, sentiasa bercakap dengan lemah lembut dan tidak pernah bercakap dengan kasar terhadap mereka, dan sentiasa memuliakan orang yang mempunyai kedudukan dan memperingatkan orang jangan sampai ada yang bertindak menyinggung perasaannya dan perbuatannya. Nabi SAW kalau bercakap, dia lemah lembut. Dia tak kasar. Kan dalam kes orang Badui yang kencing dalam masjid tu, dalam masjid orang Badui tu kencing, sahabat dah marah, Nabi pesannya ambilkan air, dirus saja. Tengok kelembutan Nabi. Nabi sebut ambilkan air, dirus saja. Ada satu masjid surau, baru tukar kapet baru. Mana penduduk taman tu bawa anak cucu ke terkencing. Datanglah IJK surau tu. Yang pasti bukan surau Saniah. Tapi memang surau betul ni. Salah satu surau. Di Negeri Sembilan ni saya pergi. Sebab saya ada situ. Datanglah IJK ni sambil marah-marah, dia bawa pisau, dia potong tempat tu. Nak basuh macam mana? Kan dipotong untuk basuh. Dah tahu anak cucu cicit terkencing ni kerja dibawa dalam surau. Janganlah dibawa dalam surau ni sambil dia merungut macam-macam lah sebut Memang terasa lah hati orang yang bawa cucu tu. Kan? Memang terasa lah. Agak-agak kalau cakap kasar-kasar tu agak-agak kencing tu hilang sendiri. Suci ke? Tak ada kan? Baik ambil, pergi cuci je. Lokapkan balik. Ini siap dengan mengamuk, marah. Akhir masa-masa muka tak datang orang tu surau lagi dah. Sebab dia apa? Dia mulut kita. Kau cakap lagi teruk mulut dia keluarkan perkataan-perkataan yang buruk yang menyakitkan telinga orang tu. Makin teruk perkataan tu makin bersih kapet tu. Bersih. Hilang kencing tu. Tak apalah. Ini bukan hilang kencing tu. Hilang hati orang tu. Luluh hati Antum tak datang. Aku surau rintan orang tu. Sikit je sebab mulut. Nabi orang kencing dalam masjid, bukan dalam surau. Dia kata ambilkan air saja cuci. Kita kan dalam Quran. Surah apa? Tak ingat lah surah. Pendek-pendek. Surah Toha. Idhaba ila Fir'aun fa innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah Ta'ala ajar. Kau Musa, wahai Musa Harun, izhaba ila Fir'aun. Kau pergi dakwah pada Fir'aun tu. Innahu tagha. Dia dah melampaui batas. Apa yang Fir'aun buat? Apa melampaui batas tu? Apa yang Fir'aun buat? Fir'aun sampai mengaku Tuhan tu. Mengaku Tuhan. Tapi apa Allah Ta'ala ajar pada Musa dan Fir'aun? Kau pergi pada Fir'aun tu. Faqula lahu qawlan layyina. Maksudnya apa? Hendaklah kau berkata-kata, bercakap dengan Fir'aun. Qawlan layyina. Lain
cakapan yang lemah lembut, mudah-mudahan kau cakap lemah lembut nanti yatazakkaru aw yakhsha. Dia jadi ingat balik ada Tuhan selain tak ada Tuhan selainkan Allah, atau aw yakhsha, akhirnya dia takut dengan kekuasaan aku. Kau cakap Allah Taala suruh cakap qaulan layyina. Firaun tu. Ini bukan Firaun tu, saudara sendiri sama Islam. Sama-sama orang tu di sini-sini tu tak tangkau tu surau. Sebab itu Nabi sendiri sebut kan. May yuhramur rifqu yuhramul khair. Tu minggu lepas kita dah sebut kan. Siapa yang terhalang bagi dia sikap lemah lembut ni, sebenarnya dia telah terhalang daripada kebaikan. Tak ada kebaikan dia dah bila tak ada lemah lembut. Dan lagi dalam percakapan. Singo garang tak tuan? Garang kan? Masa bila orang berani dokek ke singo tu? Masa orang tahu singo tu tak menteragah orang dah. Boleh buat kawan kan? Kucing cakar. Masa bila lah kucing tu boleh lah kita main-main, boleh goli-goli yang perut dia. Bila kita yakin kucing ni takkan mencakar lagi. Kan? Kita buat. Apa yang ada tu? Kita dapat rasa kebaikan kucing, kelembutan singo, tak mencakar, tak garang. Kita pun dapat. Binatang pun tak ada otak. Orang jumpa dia masuk kecil-kecil. Kelaparan tinggal di omak singo tu. Datang orang tu ambil, beri makan. Dia tak ada akal, tapi dia ada. Orang putih ke apa tu? Instingnya. Orang putih kita hari ni. Ada instingnya. Tak ada akal dah. Boleh berbuat baik dengan orang yang beri makannya. Jago dia daripada kecil sampai besar. Kan? Apa tu? Dia dapat rasa kelembutan yang ada pada manusia yang menjaga dia. Itu tak ada akal tu. Kalau ada orang berakal, tak dapatlah rasa kelembutan Tuhan dengan dia. Waktu tahu orang tu. Handalah singo tu pada orang tu lagi. Dia bukan orang sini lah, orang tempat lain. Tuan-tuan. Kan? Jadi, Nabi cakap lemah lembut, sikap lemah lembut. Itu yang ada pada Rasulullah SAW. Sebab itu Aisyah sebut apa? Bila orang tanya macam mana akhlak Nabi? Kana khuluquhul Quran. Apa yang dalam Quran itu itulah akhlak Nabi. Sungguh Allah Ta'ala ajar memuliakan orang takwa. Nabi muliakan orang takwa. Allah Ta'ala ajar supaya berlemah lembut. Nabi berlemah lembut dengan orang. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ajar juga untuk menghormati orang yang ada kedudukan. Ketua kita, imam kita, siapa-siapa kan yang ada kedudukan, yang layak mendapat kemuliaan daripada kita. Betul cara jalan ni. Orang ini kena muliakan. Kerana kedudukan dia. Siapa yang lantik dia? Kita juga yang lantik dia. Kita juga yang setuju. Ada pengurusi surau. Dia pengurusi kan? Jangan ada salah sang pengurusi ni. Merah-merah pengurusi. Bebel letak. Dia ada kedudukan siapa yang lantik? Tuan-tuan yang sendiri yang lantik pengurusi ni. Kan? Ada kedudukan dia tersendiri. Orang macam ni, Rasulullah ajar supaya muliakan dia. Kan? Dan lagi lebih lah ketaatannya pada Allah. Ada berilmu pula dia kan. Memimpin dengan baik. Orang itu Nabi ajar supaya kita hormati dia. Sampai Nabi sebut dalam hadis laisa min ummati kan. Bukan daripada golongan aku man lam yujil. Siapa yang Nabi sebut dalam hadis, bukan daripada umat aku orang yang tidak menghormati orang tua. Tidak mengasihi orang anak-anak, anak pakcik. Yang ujung hadis Nabi sebut dan tidak menghormati kedudukan li'alimina ni, orang yang alim dengan guru-guru kami. Nabi hormat orang alim, guru-guru di kalangan sahabat-sahabat. Tengok sahabat dengan Nabi. Dan kitab-kitab sirah lain kita tengok sahabat tak pernah pandang Nabi jenis dia memuliakan Nabi tu. Tundung-tundungnya tu. Semua tanduk sahabat jenis. Kalau bercakap pun perlahan-lahan dia. Kan nak keluar daripada majlis Nabi, mereka takkan keluar terus. Mereka akan minta izin. Mereka akan minta izin untuk keluar. Begitu sekali sahabat menghormati Rasulullah sebagai Rasul, sebagai pemimpin, sebagai ketua. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi kan. Wa idza kana ma'ahu, apa ayat Quran tu ujung surah. Ayat tu, lam yazhabu hatta yasta'zinu. Mereka takkan keluar pergi kecuali mereka minta izin dulu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni Nabi ajar kan? Menghormati orang yang ada kedudukan di kalangan mereka. Kemudian disebut di sini lagi oleh Sayyidina Hasan antara sahabat perangai Nabi lagi. Kebiasaan baginda selalu menanyakan keadaan sahabat-sahabatnya
dan baginda selalu memuji segala sesuatu yang baik dan membenci segala sesuatu yang buruk. Ni satu lagi kan. Nabi ajar kita, Nabi ambil borek hal sahabat. Dalam kitab apa yang sahabat-sahabat dulu zaman Nabi ni, bila dia tak nampak 2-3 hari, kat masjid kat surau tanya, mana poi brother ni dah tak nampak, selalu nampak ke surau saja. Pergi cari, sakit ke apa? Sahabat-sahabat dulu. Kan, bila tengok sahabat-sahabat dulu dia peka dengan sahabat-sahabat lain. Dia peka. Bukan pekak kan. Kita pekak lah dengan sahabat-sahabat kita. Sahabat dulu dia peka. Sampai kalau nampak 2-3 hari sahabat ni asyik lambik ni kan. Cara sahabat tu. Dia taklah kutuk orang tu. Kau ni asyik lambik masbuk tak. Dia akan beri sikit ucap takziah lah kau lambik hari ni. Bila kau nak takziah tu, dah selalu nak lambik ni kan. Copek sikit datang hari-hari lain tu. Ucap takziah. Sahabat-sahabat Nabi. Kalau tuan-tuan nak tengok macam mana Nabi bersahabat dengan sahabat atau sahabat-sahabat Nabi dulu dengan Rasulullah, tengoklah bagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Itu lambang sahabat sejati tu. Sebab itu Nabi sendiri sebut, kalau ambil iman Abu Bakar ni, timbangan iman orang satu dunia ni, berat lagi iman Abu Bakar. Kenapa sampai begitu sekali Rasulullah angkat Abu Bakar ni? Kan? Rasulullah pernah sebut, kalau dengar nampak orang puji-puji orang ni, ambil tanah letak atas kepala orang. Kan? Tiba-tiba Rasulullah puji Abu Bakar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kau sendiri sebut memuji orang ni tak elok. Kau puji tak Sayyidina Abu Bakar? Rasulullah kata, aku tahu siapa orang yang layak untuk aku puji dia. Kerana Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia dapat pujian tu, dia akan pulang kepada Allah. Dia tak makan tolan masuk dalam nada. Orang lain dia puji tolan sendiri, dia ambil sendiri. Tapi Sayyidina Abu Bakar dia tahu dia tak berhak menerima pujian, dia akan kembalikan pada Allah. Nabi sebut, aku tahu siapa yang layak untuk aku puji dia. Sebab tu dalam sahabat, Nabi pernah sebut kepada Sayyidina Abu Bakar. Nabi pernah sebut kepada Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW, engkaulah sahabatku. Semoga Allah merahmatimu. Nabi sebut kepada Abu Bakar. Engkaulah sahabatku, semoga Allah merahmatimu. Engkau telah membenarkan aku ketika orang lain mendustakan aku. Bila Nabi cerita Isra' Mi'raj ni, orang kau banyak pembohong ni. Takkan semalam pergi. Semalam yang pergi, orang jalan ni sebulan lebih ni. Ni semalam yang pergi Isra' Mi'raj, semalam je. Orang lain semua tak percaya Nabi. Siapa yang membenarkan Nabi? Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah sebut, engkau membenarkan aku ketika mana orang mendustakan aku. Engkau mententeramkan aku ketika mana aku jadi keluh kesah. Kau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau ambil berat pasal aku ni bila mana orang lain membiarkan aku. Sehingga Nabi sebut di ujung hadis yang panjang tu, Nabi sebut, apa pun dia buat kepada aku, tidak akan dapat menyemai apa yang kau telah buat kepada aku. Rasulullah puji Sayyidina Abu Bakar. Baik itu kita tengok dalam sejarah, ulama sepakat bahawa ayat la tahzan innallaha ma'ana dalam Quran surah Taubah tu, jangan takut Allah bersama kita, sepakat. Yang bersama Nabi itu adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala muliakan dia, masukkan nama tercatat dalam Al-Quran. Dialah yang bersama dengan Nabi SAW berhijrah. Hebatnya Sayyidina Abu Bakar ni, itu dalam bersahabat. Sebab itu Imam Hasan Al-Basri sebut, perbanyakkanlah sahabat-sahabat mukminmu, kerana sahabat ni besok dia ada syafaat di akhirat. Kukuk kita lah masuk, tiba-tiba masuk syurga, ada lah masuk neraka, teringat dulu kat dunia ada sahabat ni nak tanya, ya Allah dulu mana sahabat aku ni baik ni, kok macam tu lah kan. Jadi sahabat ni tuan ada kedudukan tersendiri. Islam pun ajar, innamal mu'minuna ikhwatun. Quran ajar, orang beriman tu dia bersaudara. Kan, orang beriman tu dia bersaudara. Siapa yang boleh jaga saudara dia dengan baik, bersahabat dengan baik, dia ada kedudukan sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis daripada Sayyidina Umar, ini matan dia panjang, ada dia mafhum dia. Hadis daripada Sayyidina Umar pernah diceritakan, Nabi sebut,
dalam kelompok manusia ni ada sekelompok manusia yang dia bukan para nabi. Dia bukan datang daripada para nabi, dia bukan daripada para syuhada orang mati syahid, tapi nabi-nabi dengan syuhadanya orang mati syahid ni iri hati kan orang ni. Sahabat pun heran, siapa orang ini ya Rasulullah? Siapa dia ya Rasulullah? Rasulullah pun sebut, dia iaitu orang beriman yang bukan nabi, yang bukan mati syahid, tapi dia seorang yang mencintai saudara dia yang lain, bukan atas dasar keturunannya. Dia sayang orang tu sebab keturunan ada darah daging. Sepupu sepapan tak ada. Sama tali parut tak ada. Dia sayang bukan atas dasar keturunan dan bukan kerana keuangan diberi kat dia. Tapi semata-mata kerana Allah. Orang ni besok sahlah kata Nabi di akhirat wajahnya bercahaya. Sangat terang cahayanya. Sehingga para nabi, para syuhada iratikan orang ni. Dan dia ada kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bersahabat. Kan? Sebab tu Nabi SAW dalam hidupnya, Nabi sungguh-sungguh menjaga sahabatnya. Ambil bawa hal sahabat-sahabatnya. Nabi SAW menjaga para sahabatnya dengan sungguh-sungguh. Sehingga orang yang ada keliling Nabi tu tak rasa. Tak rasa dia dianaktirikan kau, dikesampingkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pesan Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i pesan, kalau kamu dapat sahabat yang membantu kamu dalam ketaatan kepada Allah, maka peganglah ia erat-erat. Pegang orang ni baik-baik, kata Imam Syafi'i. Jangan lepaskan dia. Kerana mencari seorang sahabat yang membantu kita dalam ketaatan sungguh susah. Yang mudah melepaskannya. Buang sahabat senang, nak cari susah. Kata Imam Syafi'i, kalau kau jumpa tu, kau peganglah sahabat macam tu. Kan? Peganglah sahabat macam tu. Itu pesan Imam Syafi'i pada kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebelum itu sebenarnya. Rasulullah SAW telah tunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW melayani para sahabatnya. Subhanallah. Segala urusannya dibuat sebaik mungkin. Nabi bila ada urusan, Nabi buat sebaik mungkin. Sebab tu Nabi pun sendiri sebut, innallaha yuhibbu idza amala ahadukum amalan ayutqinahu atau kama qala. Berikutnya itulah bunyi matan dia. Tapi maksud dia, Allah Ta'ala suka seseorang yang buat kerja, bila dia buat kerja, dia tekun. Dia buat sungguh-sungguh. Nabi, itulah yang Nabi buat. Tidak pernah bagi dia lalai atau malas. Demi menjaga jangan sampai mereka melalaikan dan meremehkan. Segala sesuatu dipersiapkannya terlebih dahulu dan tidak pernah akan meremehkan kebenaran. Sebab tu kita diajar doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan kan. A'udzubika minal ajzi wal kasal, lemah dan malas. Orang yang paling terpandang menurut Rasulullah ialah mereka yang paling baik kelakuannya. Ni hadis ni. Jadi, orang yang paling terpandang, kata Nabi, ialah orang yang paling baik kelakuannya. Orang yang paling mulia ialah mereka yang paling banyak memberikan nasihat kepada orang lain. Dan orang yang paling tinggi segi kedudukannya ialah mereka yang selalu ramah tamah dan yang paling banyak menolong orang lain. Nabi sebut kan, orang yang paling terpandang, mulia kedudukan, orang terpandang di kalangan manusia ni, Nabi sebut orang yang baik kelakuan. Kan, kalau orang baik, semua orang suka. Tak kira lah, orang tua kau, budak-budak kau, macam mana apa peringkat umur pun, kalau baik dalam umur memang orang suka. Sebab memang fitrah manusia ni sukakan kebaikan. Kan? Kok kita pandang budak kecil baik, kan, kita pun memang suka. Budak muda selalu pergi masjid surau, baca Quran pandai, kita berkata budak ni sesuai jadi menantu ni. Suka. Tak ada orang tengok budak tu ni nak jadi menantu, tak ada orang itu dah. Kalau orang tua pula baik ya, kita suka lah, budak-budak suka, saya suka betul buat dengan cik tu. Dia buat kita tu macam dia macam kita ni kawan dia, budak kan. Orang yang baik kelakuan. Kemudian orang yang mulia yang suka beri nasihat. Tapi sekarang ni susah nak beri nasihat ke orang sebab orang susah nak menerima nasihat zaman sekarang ni. Sebab orang semua dah pandai-pandai dah baik-baik. Jadi tak boleh nak nasihat. Orang yang memberi nasihat sekarang ni pula kono marah pula. Bila beri nasihat kono marah. Kau lah yang baik. Kau lah pergi surau, kau lah pergi semayang, kau lah pandai baca Quran. Susah kita hari tu. Hari sekarang ni susah nak bagi jadi orang memberi nasihat. Nak beri nasihat pun kono hati-hati.
Kadang niat kita baik, dia cari kat mana lubang nak jatuhkan orang ni. Cari tu, mana ni. Paling tidak pun, nak bagi nasihat pun, janganlah tengah-tengah ramai ni, nak bagi nasihat pun, bodohlah bahasa yang elok sikit. Jangan bagi nasihat tu, jagalah hati orang macam-macam lah alasan ni. Kan? Tu hari ni lah. Dan yang paling tinggi segi kedudukannya ialah mereka yang selalu ramah, tamah dan paling banyak menolong orang lain. Ramah tamah ni maknanya mudah ajak berkawan. Kan saya dah sebut dulu, al-mu'minu alifun wa ma'lufun la khaira fi man la ya'luf wa la yu'laf. Orang mukmin ni dia mesra dan dia mudah dimesrai. Tak ada kebaikan orang yang susah nak dia bawa bercakap, nak bawa berkawan, tak ada kebaikan kata Rasulullah. Jadi Nabi sebut dalam hadis tu, orang yang paling tinggi kedudukannya sekali ialah yang selalu ramah, tamah, senang berkawan dan banyak menolong orang lain. Banyak menolong orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, kan Nabi sebut sebaik-baik manusia tu adalah orang yang banyak memberi manfaat pada orang lain. Jadi tuan-tuan kita ni kono jadi orang yang bermanfaat lah. Banyak ruang sebenarnya kan. Sebab tu kita selalu doa, ya Allah tu bukakan aku ruang kebaikan untuk aku boleh buat baik pada orang. Banyak tuan-tuan kan, ruang yang kita boleh buat baik pada orang lain. Jadi kita nak buat baik pada orang lain ni, kadang-kadang kita kena baca sejarah orang-orang dulu, macam mana dia boleh jadi baik. Dia berotak baik jadi baik. Umpama macam penyanyi rock tahun 80-an dulu, Cat Stevens. Sekarang ni nama bukan Cat Stevens lagi. Tuan, dia kena lah Cat Stevens tu. Entah-entah pengikut dulu, follower ke. Kan. Saya ingat lah zaman-zaman tu dulu, kita zaman-zaman rockers dulu kan. Zaman rockers dulu. Sekarang tak ada rockers dah. Sekarang dah jadi Yusuf Islam. Dia bila masuk Islam ni, dia pergi ke Mesir, tanya ulama-ulama Azhar, macam mana ni aku nak berdakwah melalui muzik ni. Kata ulama Azhar, ketinggalan muzik kata. Akhirnya dibuka sekolah Islam kat kota London. Daripada seorang penyanyi rock kan jadi seorang pendakwah hebat. Mengislamkan banyak anak-anak orang putih semua masuk sekolah dia. Orang tua-tua pun tertarik dengan agama. Penyanyi rock asal kan. Hari ni pun banyak penyanyi-penyanyi yang dah berubah kan ni. Kadang-kadang kita tengok macam mana sejarah dia berubah tu. Kan. Macam mana sejarah berubah. Kadang-kadang sejarah dia berubah tu memotivasi kita. Kan. Macam mana dia dapat hidayat. Macam mana dia keluar. Akhir dulu orang jenis orang yang mementingkan diri sendiri. Nak glamour. Nakkan kemasyhuran. Akhirnya dia boleh labuhkan diri dia. Untuk masyarakat. Untuk orang ramai. Tak ada fikir apa-apa. Nak bimbing kita. Nak tunjuk kita. Kan. Saya cerita seorang sahabat, cikgu duduk kat tampin tu. Ni kita panggil sahabat. Cikgu, sahabat ini duduk Pahang. Dia duduk kat sini. Nak balik raya ni, 2 hari nak raya ni, nak balik cuti raya, kereta rusak. Kawan sebelah ni apa? Ada 2 kereta. Satu kancil, satu baja. Kok kita bagi mana? Ambil lah kancil tu. Takkan nak raya pakai kancil. Apa barang anak hari nak naik kancil. Kita mesti nak naik wajah. Dia bagi kereta wajah tu kat kawan ni. Dia naik kancil. Kalau orang rumah tak faham, abang ni nak kata orang bangang kan tak bangang tu rumah mengalah. Tapi kalau orang tu cakap, dik, bagus bang kan. Syukur abang. Inilah dia seorang Muslim yang sebenar tu kan. Yang tu kalau isi tu faham, kalau isi tak faham, mana dia sang kata, memang bodoh lah bang. Boilah kancil tu ada je kereta yang nama dapat je sampai Pahang. Ni kita lah susah-susah bersambut-sampit dengan anak-anak. Ni orang tak fikir, orang dipikir sahabat. Kan? Pasti ada kebaikan tuan. Pasti ada kebaikannya. Allah Ta'ala akan beri. Susah nak cari sahabat-sahabat macam tu. Nak cari sahabat macam tu susah. Ini yang macam yang sebut ni. Kau nampak sahabat-sahabat yang baik tu pegang lah cukup-cukup. Kan? Sebab nak cari sahabat baik ni cukup susah. Kawan ramai. Tapi sahabat ni yang masa kita susah, masa kita senang, dia ada bersama-sama kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Susah kita, susah dia. Senang kita, senang dia. Dia rasa, apa yang kita rasa, dia rasa. Itulah sahabat sebenarnya, tuan-tuan puan. Kan? Jadi, nak dapat macam tu, bodoh ni kena latih, tuan-tuan. Di kita ni kena latih, kena mengaji, kena belajar. Bila kita faham apa yang Nabi buat, insya-Allah kita dapat buat. Jadi kita belajar sirah ni bukan sekadar baca Nabi untuk kita agung-agung, hebatnya Nabi, hebat. Tak jadi macam tu. Kita belajar, kita akan cuba usahakan apa yang Nabi kita ajar.
Kerana Nabi itu adalah petunjuk. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi model kita, ikutan kita. Jadi kita kena buat. So Nabi sebut orang yang paling tinggi kedudukannya orang yang ramah, mesra dengan orang, yang banyak menolong orang lain. Jadi kita kena usahakanlah untuk bantu-bantu saudara-saudara kita yang lain. Bagi musim banjir ni kan, mana yang kita boleh tolong, kita tolonglah. Kan kita kadang-kadang kita rasa malu kita kan. Kita pergi Selangor, orang Perlis sampai Selangor, kita duduk Negeri Sembilan tak sampai pun kat Selangor. Sebelah orang Perlis, orang Pening sampai. Lalu jembatan, lalu laut sampai dah. Kita tak sampai-sampai lagi. Ramai orang tolong tu, ramai orang tolong tu. Kita fikir macam tu je. Ramai orang tolong tu, ramai tu. Itu perkataan-perkataan tu yang selalu keluar daripada mulut kita. Kan, lagi ramai lagi elok lah sebenarnya. Saya bila pergi Hulu Langit tu, anak murid yang terjejah tu, saya tengok keluarga dia, Masya Allah. Dia punya gembira tu. Dia punya gembira tu bila orang ramai tolong-tolong dia. Syukur dah. Dia punya lemah semangat mengomel rumah dia. Semangat lepas tu. Semangat ya Allah. Kita ni datang tuan memberi semangat pada kawan-kawan kita dalam kesusahan ni. Kan? Buat dengan dia, tanya sungguh-sungguh, tunjukkan keprihatinan tu. Sampai orang akan ingat. Akan ingat. Kita bantu orang, kita bantu binatang ingat kita. Kan dalam dokumentari tu 7 tahun tinggal singa tu, pergi kat kandang singa tu, singa kona lagi. Itu tak ada akal tu. Ini kemula orang. Orang. Pastilah bila kita bantu orang, kadang-kadang dalam keadaan kita tak tahu, orang datang cari kita balik. Banyak berlaku macam tu tuan-tuan. Kita bantu orang, tak tahu tuan-tuan, datang akhir jumpa kita. Jadi cikgu lah kan. Kita bagi mungkin tak tu, terlupa bawa duit, RM2 yang bagi kadang tu. Dia datang rumah ni. Saya tak mana kata dia. Dulu saya tak ada buat duit, memang saya lapar, tak tanya saya bagi saya RM2 tu. RM2 dia bukan 2 juta. Apa ini ingat? Jadi kebaikan tu sebenarnya membuka pintu hati orang untuk mengasihi kita. Sebab tu Nabi sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Sehingga tuan-tuan cukuplah sekadar tu.